الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan hidup kita semakin diridai oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah berikan kita rezeki. Kalaupun tidak rezeki harta yang kita nampak, Allah beri rezeki anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sering bercakap di banyak tempat lah. Mic okey tak? Dengar? Saya sering sebut di banyak tempat saya pergi, terutama dalam ceramah-ceramah kepada masyarakat di luar bandar, di kawasan luar bandar lah. Dalam bandar ni taklah luar bandar, kampung-kampung jauh, kawasan Felda, ya, kawasan jauh di pedalaman, di Johor, di Kelantan, Buah Musang. Saya pergi. Yang terakhir di Johor, Tenggaruh. Dan minggu depan pun nak ke Tenggaruh balik. Tenggaruh, Felda Tenggaruh, minggu depan, Jumaat ni. Saya sering sebut kepada masyarakat, dia dalam hidup beragama ni, kadang-kadang kita mengharapkan Allah beri kita nikmat kekayaan harta, rezeki yang melimpah ruah, duit yang banyak, rumah yang besar, kesenangan yang melimpah ruah lah mudah-mudahnya. Tetapi kadang-kadang Allah tak beri pun. Hidup kita dalam keadaan sekadarnya lah, rezeki kita setakat tu. Tapi saya kata ingat, sebenarnya rezeki kita yang paling besar satu masa ialah anak-anak kita. Anak-anak kita rezeki paling besar. Bila anak kita didik dengan ilmu, didik dengan iman, didik dengan ibadat, dengan agama, dalam kepayahan pun kita beri ilmu kat dia, tunjuk contoh ilmu kat dia, semayang, doa tak putus, minta Allah berkat. Bila anak kita sendiri berjaya dalam hidup, jadi anak yang soleh, taat mak bapak, hargai orang tua, bercakap dengan mak bapak lemah lembut,
suruh buat, dengar kata, bab ibadat tak payah kita nak bertengking, angkat suara, dia buat, ilmu dia cari, mengaji pandai. Itu adalah suatu rezeki kita yang paling besar sekali. Walaupun mungkin harta tak banyak, tapi anak-anak kita, anak-anak yang soleh, itu rezeki yang kita paling besar sekali. Sebab itulah kita dengan anak-anak ni, saya suka beri ingatan. Sebab saya rasalah saya dengan puan-puan yang hadir, tuan-tuan hadir ini, saya yang lebih dewasa lah daripada umur, ya, anak-anak pun dah meningkat tua, bukan remaja lagi dah, mereka tua dah, ya. Yang sulung 28, yang bongsu 16, cucu dah 2 orang, ya, masuk hujung tahun ni nombor 3 lah cucu saya, ya. Jadi saya rasa bila sampai masa anak-anak kita boleh jadi anak yang baik akhlak, anak-anak yang jaga ibadat, itu satu rezeki yang jadikan kita tenang, lapang jiwa kita, hati tenang. Sebab tengok anak hormatkan kita, anak jaga ibadat, tak kita pernah nak tengking suruh. Jadi itulah satu rezeki yang saya harap ada dengan kita, insyaAllah. Walaupun sekarang anak kita mungkin umur 3, 4, 5, 6 ini nak bentuk susah ni, tapi dengan usaha kita, doa-doa yang tak pernah putus, menangis tengah malam, minta kepada Allah supaya anak jadi anak yang elok, anak yang baik, anak yang sehat walafiat, akal sehat, hati sehat, menangis kepada Allah, air mata mengalir, sebut nama anak dia, anak kita, minta Allah tambahkan ilmu, jaga iman, jadi anak yang baik. Satu hari harga anak ini kita akan nampak dia besar, akhirnya remaja dia hidup dalam suasana baik, akhlak murni jiwa dia, sampai usia dewasa 20, 30, hormatkan kepada kita. Kita mungkin dah berusia dah, kekuatan dia tak larat, tapi anak-anak hormat kepada kita, tanya khabar, kesan umur kecil kita doa kat dia, jaga dia. Ketika itu tuan-tuan, saya berani sebut, kita rasa dunia tenang dan senang. Walaupun dalam keadaan harta tak banyak, tapi anak-anak, anak yang ada jiwa agama, jiwa Islam, jaga ibadat, ini harta kita yang paling besar sekali. Dan harta ini kita nikmati bila? Harta anak-anak ni kita akan mula nikmati terutama lepas kita mati. Lepas kita mati. Sebab apa? Lepas kita mati, anak-anak tahu nak doa kepada kita ni. Abang Long, Abang Ngah, Kak Lang, Kak Ngah, doa kepada kita. Ya Allah, mak aku telah meninggal 10 tahun dah, tolonglah ampunkan dosa dia. Ya Allah, abah aku dah meninggal 3 tahun dah, jadikan kuburnya luas, rezekinya bertambah-tambah di alam kuburnya. Contoh, anak kita ni 4-5 berdoa hari-hari. Abang Long doa hari ni, besok Kak Lang doa, lusa pula Ucu doa, buat kebajikan, walaupun beli ais botol pun pergi ke masjid, ke surau. Contohnya, kita dalam kubur senang, kita dalam alam barzakh tenang. Sebab anak-anak yang ketinggal, anak-anak yang soleh. Saya bercakap ni tuan-tuan sebab saya nak sentiasa ingatkan diri kita supaya biarlah kita ada masa yang cukup dengan usaha nak didik anak-anak kepada ilmu agama. Sama ada kita nak doa banyak-banyak, tunjuk akhlak terbaik, bawa mereka seumpama ini, bawa mereka, biarlah mereka main-main. Saya tak kisah kalau bawa anak kecil umur 3, 4, 5, 6 ini, dia berlari, naik, taklah naik sampai ke atas bumbung tu, berlari, menangis. Saya tak kisah. Sebab budak yang saya paling kisah kalau mak dia berlari, mak dia berlari saya demam. Mak dia pula berlari, duduk bangun, susah saya. Sebab kalau budak berlari menangis, tak apa, sekurangnya dia datang ke masjid, tempat penuh berkat, dia jejak kaki, dia hanya duduk 1 jam dengan mak dia, berkat ada. Ini berkat ni tuan-tuan.
Anak kita walaupun duduk keadaan tak dengar ceramah pun, santai sambil-sambil sembang sama dia, berlari, malaikat sedang tengok anak kita ni. Malaikat sedang tengok ni, anak ni datang ke surau, datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, ada berkat. Sebab doa malaikat bukan doa untuk mak ayah saja, doa untuk yang hadir. Malaikat doa itu untuk yang hadir, masuk anak kita. Bukan untuk kita saja malaikat doa kebaikan, untuk orang hadir, anak kita hadir. Maka doa itu sampai kepada mereka, berkat rahmat daripada malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini saya kira sebagai muqaddimah lah ni, untuk jadikan saya dan tuan-tuan positif. Kita kena positif dalam hidup ini, jangan ada negatif. Biarlah aku miskin harta, aku kaya iman. Miskin dunia, kaya akhirat. Miskin duit, kaya ilmu. Miskin pangkat, kaya dengan agama. Miskin dunia, kaya anak-anak yang soleh. Ini yang kita nak kena bawa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Allah beri kita nikmat rezeki dunia banyak, alhamdulillah lah, duit berlipat-lipat, ya, kereta pun rapat-rapat, banyaklah tu, ya, alhamdulillah lah, rumah pun bertingkat-tingkat, baguslah. Tambah pula dalam duit banyak, ilmu cari, harta banyak, mengaji tak tinggal. Baguslah macam tu. Masalah kita ada setengah orang duit banyak, tak ada masa dah. Duit banyak, tak ada nak mengaji. Kemana tak nampak haji lama? Saya ke Hong Kong, ke Jepun, ke Amerika. Perniagaan dah maju, meluar negara lah. Akhirnya surau tak datang, ceramah tak datang. Ini kita tak nak macam tu. Kita nak walaupun dalam harta banyak, ilmu cari. Tak ada harta, ilmu dicari. Itu kita nak, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, ini muqaddimah yang panjang sikit hari ni, ya. Nak bagi semangat ni. Kita duha-duha bagi semangat ni supaya tak lemih, tak nampak letih, moyok. Tak jadi macam kita nak. Kita beri Allah kekuatan, insya-Allah, hati yang tenang, hidup yang berkat, dan rahmat Allah sentiasa melimpah kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan semua. Baik, hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan tafsir yang terakhir kita pada bulan lepas. Apa dia? Surah Al-Zalzalah, kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bulan lepas. Saya tak lupa ni. Saya tak lupa tu. Kalau apa lupa tak tahulah. Siapa lupa tak lama lah tu. Tak ada raya saya rasa. Tak ada raya. Baik. Hari ini kita nak tengok surah yang lain, surah Al-Qari'ah. Cuba kita baca, kita tengok sama tafsir surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini surah yang ke-101. 101. Surah 101. Ayatnya 11 ayat. Mic okey? Boleh dengar? Okey. Ini live, live. Live kita ni sampai ke Amerika, ke Saudi, ke Mekah ni. Syarat orang sana tengok lah, tak tengok tak sampai lah. Tapi siaran dunia, itu untung kita ni. Ceramah di SG16, tapi orang Amerika, Jepun boleh tengok. Syarat orang Melayu Islam kita lah, orang Jepun tak tengok lah, ya. Baik, tuan-tuan semua, tengok dalam surah Al-Qari'ah ayat surah 101. Tengok kan? Dah jumpa dah? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. 11 ayat sahaja, pendek-pendek ayatnya. Masya Allah, ya. Quran itulah bacaannya. Quran ini, tuan-tuan, puan-puan, tetap sampai kiamat ia adalah mukjizat. Mukjizat mana pun ada keistimewaan.
yang terlalu hebat. Ayatnya hebat, maknanya hebat, bunyinya hebat. Kita bila baca Quran ni, kadang-kadang kita makna tak faham. Memang tak faham pun Melayu kita ni. Tapi bila kita dengar tu, kan seronok kan. Dia bunyi, dia panggil apa? Kalau dalam bahasa orang sastra, lenggok dia tak apa? Dia panggil apa? Melodi dia. Bolehlah melodi lagu kan. Ni yang hujung-hujung tu macam dikir barak kan. Hujung tu sama aja. Dikir barak contohnya. Hujung tu sama. Kalau ma kan. Wa bulan contohnya. Wa bulan teraju tiga. Jadi hujung tu ga belaka kan. Berasa tak? Quran ini lagi hebat sebenarnya. Kita baca tadi bunyi tu sedap. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ya. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Jadi dia bunyi tu, Allah, ini mukjizat tu. Orang tak boleh buat benda macam ni, tak boleh buat ni. Tapi Allah punya kerja. Sebab itulah Quran ini nikmat. Ada orang tak faham makna. Bila dengar bacaan, orang baca menangis tak? Menangis. Tak faham makna. Kita dengar imam-imam Mekah baca Quran, As-Sudais ke contohnya. Terasa tak? Ben Bella contohnya. Ini semua imam-imam Masjid Haram. Kita dengar tu nak sambung-sambung, dah habis dah. Pada makna tak faham. Mukjizat. Jadi alhamdulillah Quran ni mukjizat. Baik, apa maknanya? Tengok makna. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ayat ini tuan-tuan tentang isu kiamat dan hari pembalasan. Ayat-ayat ini tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Allah punya kuasa lagi maha hebat, terpuji. Allah sebut tentang hari kiamat dan hari pembalasan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Jadi al-qari'ah ini terjemahnya hari kiamat. Kalau ikut kepada makna yang betul, makna yang kata mudahnya, makna perkataan betul, qara'a ini maknanya apa ni? Maknanya ketuk. Kalau ikut makna asal kalimah al-qari'ah daripada qara'a, mana ketuk. Ketuk kalau pintu, ketuk pintu, kok. Jadi hari kiamat ni hari Allah ketuk dunia. Ketuk macam mana? Ketuk hancur. Seolah Allah ketuk dunia hancur. Tak ada apa dah. Gunung, ganang, bukit, buka, hancur lebur. Ini mana Al-Qari'ah. Ketuk. Allah ketuk. Dunia hancur lebur. Bumi hancur. Gunung, ganang hancur. Ini mana Al-Qari'ah pada asalnya. Cuma terjemah daripada bahasanya, mudahnya hari kiamat lah. Hari kiamat, Al-Qari'ah itu hari kiamat. Tapi ikut makna asal qara'a, ketuk. Dan memanglah kiamat ini seolah Allah ketuk alam hancur sekaligus. Baik. Lalu Allah tanya kita, mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Tuan-tuan, ayat ini macam Allah tanya kita, betul tak? Mal qari'ah, apa hari kiamat? Allah tanya bukan nak perjawapan. Allah tanya bukan nak perjawapan. Dia tanya sekadar untuk ingatkan kita. Mana yang lalai, ingat. Yang lupa, kena sedar. Yang dalam keadaan buat tak erti, kena faham. Ini maksud mal qari'ah, apa kiamat? Bukanlah minta kita jawab jawapan. Cuma Allah nak ketuk kita, tolong sedar. Sebab ada yang lain lagi, yang tak ingat hari akhirat, yang tak ingatkan hari mahsyar. Ada. Allah ingatkan kita, mal qari'ah, apa kiamat? Kamu tahu tidak?
Jadi cara Tuhan dia nak sedarkan kita daripada tertidur, terkejut ataupun apa, lalai. Malqad, apa hari kiamat? Dan Allah sebut dalam ayat ini, ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Allah ulang balik. Kamu tahu dari kiamat apa benda? Allah tanya, dijawab. Sebab Allah tanya bukan kita pun jawapan. Kalau tanya kita tak boleh jawapan yang baik. Kalau Allah tanya kita apa kiamat, kita mungkin tak boleh beri jawapan yang sempurna. Macam kita sekarang lah, kalau tanya tuan-tuan, faham dah hari kiamat benar? Mungkin kameraman kita ada jawapannya, kameraman kan, sebab dia live ni ada jawapannya. Hari kiamat maknanya hari bumi hancur. Bumi ke yang lain? Mungkin tanya sahabat kita yang kedua, apa kiamat? Hari di mana penghujung alam dunia. Nampak? Jawapan dia macam tu pula. Tanya muslimat, hari kiamat apa? Entahlah, tak tahu sungguh lah tu. Entahlah, tak tahu. Tanya muslimat keempat, hari kiamat apa? Hari kiamat, hari di mana manusia semua mati belaka. Semua mati belaka. Jawapan kita 5 orang, 5 jawapan. Nampak tak? 5 orang jawapan tak sama. Mungkin betul, mungkin salah. Kalau betul pun tak tepat juga. Kalau salah, salah lah. Maka Allah tanya, dia jawab. Allah tanya, dia jawab. Allah bagi jawapan yang tepat lah. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, itu dia. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat itu maknanya hari di mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat makna seumpama situasinya hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran. Tuan-tuan, anak-anak ini ternampak sangat semut lah, semut. Semut dia berjalan ramai-ramai kan, ikut lorong. Cuba kita usik dia punya jalan dia, usik jalan dia, sentuh sikit dengan tangan kaki ke, dia lari dah. Lalu dia ada ke kanan, ke kiri, ada pusing belakang balik. Dah. Pada asal dia berjalan ikut cantik lah. Cuba kita sentuh dia dengan tangan, dengan kayu ke, kaki ke, pusing sikit. Dah mula dah. Ada ke kanan, ke kiri, ada pusing ke belakang. Dah tak? Macam tak ada pengalaman je. Masa kecil tak main-main ke? Suka kita tu tengok semua tu, kita letak satu benda je, pasir ke, batu ke, kita suka nampak. Dia punya larian tu macam-macam dah. Ada yang ke kanan, pusing, belakang pula. Allah gambarkan kita. Bila hari kiamat berlaku, kita ni macam kerana semut tadi lah. Ada yang lari ke kiri, tak tahu hala. Ada pusing belakang, ada yang lari ke depan. Seolah-olah tak tahu ke mana pergi. Seolah kita tak ada laluan yang khas lagi dah. Yang duk berjalan pusing ke belakang, yang belum berjalan ke kanan. Bukan pusing biasa, pusing dalam ketakutan. Apa berlaku ni? Kita dalam keadaan berkeliaran, bertebaran. Ada yang berlari, ada yang terduduk, macam-macam. Kita tengok dalam video-video YouTube. Cuba tengok video YouTube. Bila gempa berlaku, apa yang berlaku? Orang lari macam-macam. Ada ke hulu ke hilir kan? Bukan lagi satu laluan. Ada yang lari ke kanan, ada lagi ke hilir, ada ke depan, ada ke belakang. Gempa bumi itu jadikan manusia tak tahu ke mana dah. Ada yang kata aku nak pergi belah kanan, selamat. Ada kata nak ke belakang, selamat. Masa buat keputusan ikut kemahuan diri. Masa itulah boleh jadi anak mak terpisah. Anak lari ke depan, mak lari ke belakang. Anak pergi ke belakang, mak ke depan. Nampak tak? Gambaran gempa bumi dunia je. Ini gambaran gempa bumi dunia. Manusia dah bercelahu dah. Bayangkan Allah sebut ketika hari kiamat yang sebenar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yawma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Manusia pada itu seumpama anak-anak yang bertebaran.
Dia anai macam semut lah juga. Dia berjalan ikut lorongnya. Sentuh dia mula bercampur macam semut. Sebab nampak anak-anak ini kita jarang nampak. Semut nampak tu ada, semut-semut tu ada kat situ, kat tepi tu. Tak banyak pun ada. Terutama kalau kawasan mani-mani, dia ada lah. Bukan seekor, puluh ekor. Baik tuan-tuan. Jadi kita boleh bayangkanlah apa kekuatan kita pada hari itu. Nak menangis, nak meratap, nak memanggil, nak apa pada hari itu. Kalau kita pada hari itu kata Allah bertebaran macam anai yang bertebaran ke hulu hilir, nak kata apa lagi? Seorang ibu panggil anak, bang long, mana bang long mama ni, mana abangah ni, mana Kak Lang ni. Entah Kak Lang selamat ke tidak, entah abang long tersepit ke tidak, tak tahu. Masa tu sebenarnya kita bukan fikir halah anak-anak dah. Kita fikir tentang kita. Selamat tak ada aku ini? Aku ni selamat ke tidak? Hari itu tuan-tuan tak ada fikir siapa-siapa dah. Kita akan panggil anak. Bila tak tersepit tak apa lagi. Bila tersepit tak ada dah. Mana pada masa itu masing-masing fikir tentang dia. Kalau panggil anak sekarang panggil saja. Nak cari tak dah. Kalau anak tertinggal di belakang, tak kembali dia akan tu pergi. Dia panggil lah. Anak mungkin panggil mak, tolong alung, tolong angah ni. Tak tolong dah kita. Suasananya tak sesuai untuk kita tolong lagi. Inilah ya Allah gambar tentang hari kiamat. Ini satu gambaran yang dahsyat tuan-tuan. Ini Quran bagi tahu. Huru-hara pada masa itu tak dapat kita nak sebut dengan perkataan lagi dah. Huru-hara sungguh. Umpama semut yang berlari-lari tak tahu ke mana pergi. Berjadi akhirnya orang pijak tu mati dia. Kalau dia pergi belah kanan, kita pijak, meninggal dia. Meninggal dunia, matilah dia. Kita sepak dia, putus kepala, mati kat situ dia. Macam itulah kita ada kiamat. Dan ada kiamat pula berlaku bukan kita bertebaran. Dunia runtuh, bumi runtuh, sungai air naik. Maknanya pada hari itu dunia tenggelam. Air laut mungkin sampai ke darat. Kita kelemasan. Yang tak lemas lah, kena dihimpi oleh pokok-pokok yang besar. Bangunan runtuh. Bayangkan tuan-tuan. Saya kerap kali, saya suka bukan suka, cuba nak amati cerita Quran. Saya pergi kepada YouTube. Cuba tuan kalau ada phone, ada internet, tuan-tuan Google dan tulis saja YouTube tentang gempa bumi. Tuan tulis dalam YouTube, tulis YouTube gempa bumi. Macam-macam datang. YouTube Indonesia, Sulawesi, di Nepal, berlaku di Mongolia, semua ada yang 3 minit, 10 minit. Cuba tengok. Saya tengok sentiasa, nak tengok macam mana gambaran gempa bumi. Orang sasau, orang menangis, berteriak, dalam keadaan rumah tangga dah hilang, berteriak, air naik, hilang anak. Cuba tengok. Saya tengok sebab saya nak ambil keinsafan. Kalau gempa bumi itu keadaannya, kiamat lebih teruk lagi sebenarnya. Jadi apa kata Allah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia berada dalam keadaan seumpama anak-anak yang bertebaran. Tak tahu ke mana pergi. Bukan takkan tu kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa takunul jibalu kal 'ahnil manfush. Dan keadaan hari itu, gunung-gunung yang besar yang gagah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Allah sebut khas tentang bukit yang besar-besar. Gunung bukit ni benda yang hebat tuan-tuan. Setengah bukit batu, setengah bukit dalam tanahnya kejap, tinggi jangan cakap lah beratus meter. Hari itu bukit-bukit seumpama bulu-bulu yang berterbangan. Kita ambil bulu ayam, ricih-ricihkan dia, kemudian kita tiup ke udara, ya. Bulu ayam, ricihkan dia kecil-kecil, cuba tiup macam mana berterbangan. Bulu ayam tu ataupun bulu penyapu, kita sapu-sapu apa ni,
Tu apa kita bulu ayam lah ya. Kita ambil satu dua, cuba diciri-cirikan dia, kemudian pegang, tiup, bawa kipas pula, dia mula berterbangan ke hulu hilir. Tuan-tuan, bila kamu melakukan kata Allah, bumi bukit yang besar itu akan jadi halus dan dia macam berterbangan, kayu, batu, pasirnya. Dahsyat ni tuan-tuan ni. Nak bayang macam mana ya? Makna bukit yang gah hebat pecah hancur, pasir-pasirnya, batunya, sopa bulu-bulu yang berterbangan di udara. Duduk pergi meraya, kemudian jatuh, naik balik contohnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya dah baca ayat lama, dah baca ni, bukan hari ni tafsir ni. Saya tak pernah bayangkan penghujung alam dunia ini Allah hancur dengan sehancur-hancurnya. Indah macam mana pun dunia ini tak kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita fikir ayat ni, ada insaf dalam hati itu sekurang-kurangnya. Apa dia? Ya Allah, kalaulah bumi, kalaulah bukit yang gah itu boleh hancur macam bulu berterbangan, kita ni, kita berat mana sangat? Berat-berat pun 180 kilogram kan? Okay, berat dah tu ya, 65 kilogram. Lagilah, tak payah apa, angin tiup jatuh, berkecai kita ni. Kalau bukit yang hebat tu boleh hancur, umpama bulu berterbang, kita ni boleh jadi dibawa oleh angin masa kiamat, hancur terus, tak tahu muka kat mana, pipi kat mana, telinga kat mana, tercabut kita ni, tangan entah ke mana. Sebab kalau bukit yang hebat boleh hancur, kita ni dengan angin kecil tercabut, dengan kaki tercabut, mayat kita orang tak kenal, orang tak jumpa, orang tak kenal di mayat kita. Tuan-tuan, faham ke ni? Ini macam tak faham ni. Saya tahu tuan-tuan faham, tengah menghayati itu dengan khusyuk, nak fahamkan. Alhamdulillah, ni ayat Quran. Jadi saya sebenarnya ayat ni bagi saya jawapan mudah je, untuk mengajar kita jangan sombong dengan Tuhan, jangan sombong dengan Allah, jangan tak kisah dengan perintah Tuhan, jangan tak peduli dengan larangan Allah. Jangan. Ini maksud ayat ni. Dan Allah jangan sombong, jangan lalai, jangan lupa. Ni kita kadang-kadang sombong lagi dengan Tuhan. Ada tak semayang, ada tak mengaji, buat tak erti, buat tak kisah, ilmu tak cari, Quran tak baca, maksiat buat malam siang, surah tak datang, minta maaf kata macam tu. Ini kenyataannya. Dia sombong dengan Tuhan ni macam tu je. Tak tunggu kita Tuhan tu bodoh, kata Tuhan tu bodoh dah. Kita tak buat ibadat tu, sombong lah tu. Tak mengaji, sombong lah tu. Tak mengaji agama, sombong tu sebenarnya. Yang kita takut ni, takut yang amat sangat. Jadi ambil ayat sebagai pedoman. Lalu Allah sebut kepada kita kemudian apa dia? Apabila sampai masa dah bumi hancur, dunia hancur, kita pun dah tak ada apa lagi dah, kita bertebaran, ada yang mati segera, sakit, ada yang semacam-macam. Apa kata Allah Azza wa Jalla kemudiannya? Allah sebut, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Cerita ini berlaku bila ni? Berlaku pada hari Allah Subhanahu wa taala mahkamahkan kita. Allah mahkamahkan kita. Tu bahasa saya lah tu. Bila kita masuk kepada mahkamah Allah Azza wa Jalla. Ni cerita ni berlaku sekarang ni. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya. Ini berlaku bila ni? Berlaku selepas alam kematian
Selepas alam kubur, lepas alam barzakh, bila kita masuk ke alam mahsyar. Jadi episod kita hidup ni tuan-tuan, dia macam ni. Ni kena cerita. Kita punya perjalanan hidup ni macam ni. Pertama, kita tiada. Tak ada. Okey? Ini perjalanan kita. Saya tafsir ayat ni. Kita punya perjalanan pertama tiada. Kemudian ada dalam bentuk apa? Janin. Dalam perut seorang ibu. Kita ni janin mula membesar saat ke minit ke jam. Allah beri rezeki kehidupan dalam janin. Kita mula terbentuk manusia dengan jantung, kaki, tangan, mata, kepala sebagai baby dah. Sampai masa cukup bulan kena keluar. Tak nak keluar kena keluar juga. Lepas tu doktor-doktor ni kan paksa keluar dah. Awak masa sampai ni dah lebih 2 minggu ni. 2 minggu patut keluar, tak keluar ni. Doktor paksa keluar. Akhir ibu kena bersalin juga. Tak boleh. Ibu kata, Ustaz, doktor biarlah, anak saya duduk dalam tu lah. Dia seronok tu. Tak. Akan paksa keluar. Sebab kalau hidup dan tu tak selamat. Mungkin kelemasan tak sesuai. Tahap matang bayi kena keluar. Doktor akan inducekan untuk paksa keluar. Ibu tak boleh bersalin, tak terat, tak boleh. Akan ada usaha untuk keluarkan dia daripada perut tadi. Tak boleh keluar biasa, operation. Kita tuan-tuan, tiada ada. Ada pula daripada segumpal daging jadi bayi. Masa sampai keluar ke mana? Alam bumi. Dan bila keluar, peringkat kita bermula. Kanak kecil, bayi, kanak kecil, kemudian remaja awal, kemudian jadi remaja yang membesar, kemudian tahap orang makin dewasa. Tahap kita sekarang macam sekarang. Ada yang masih remaja, ada dewasa. Kita sekarang, saya dah remaja tua lah. Tuan-tuan boleh tahan juga, remaja tua juga. Ya, kameraman kita pun remaja lagi nampaknya, remaja, tapi bukan remaja yang remaja 10 tahun lah ya, remaja 20 tahun lebih. Tuan-tuan, sampai tahap bila satu masa sampai, kita akan Allah matikan. Bermula alam apa dia? Alam mati. Bila alam mati bermula, kita akan masuk alam kubur. Betul? Bila alam kubur kita masuk, bermula alam barzakh. Alam barzakh arti alam menanti alam mahsyar. Dalam barzakh. Alam barzakh kita tak nampak, tak tahu kita. Nampak alam kubur. Alam barzakh kita tak nampak. Allah yang mengetahui. Dan bila alam barzakh, satu masa kita akan berada di alam mahsyar. Alam mahsyar bila? Hari kiamat. Semua dibangkitkan, semua dibangkitkan. Alam mahsyar. Alam mahsyar apa? Alam mahsyar ni kita sebut al-mahsyar kan? Apa makna mahsyar? Mahsyar maknanya perhimpunan. Al-mahsyar perhimpunan. Himpunan mana? Berhimpun untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu mahsyar. Kita sebut hari mahsyar, hari perhimpunan. Orang Jawa kata assembly. Tu Jawa USG 16 ya. Assembly, perhimpunan. Anak kita sekolah tu duduk tengah-tengah padang 7.30, itu nama assembly, perhimpunan. Perhimpunan mingguan. Ya, cikgu bercakap sampai setengah jam. Tengah-tengah panas kadang-kadang. Maknanya lepas alam kubur, alam barzakh, akan masuk alam mahsyar. Kita daripada tiada tadi tengok pergerakan kita, perjalanan kita daripada tiada, ada dalam perut, keluar, remaja, kemudian dewasa, masuk alam kubur, alam barzakh, kemudian alam mahsyar. Alam mahsyar, alam yang kritikal. Alam yang paling kritikal, alam mahsyar. Sebab apa? Sebab alam mahsyar, alam di mana manusia akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, akan dinilai, disiasat, disemak. Semak apa? Bukan semak IC.
Sema amalan wa sawfa yuhasabu hisaban, akan dihitung amalan. Ada yang mudah, yasiran, ada yang susah, asiran. Itu tengok keadaan lah. Ini yang Allah sebut dalam Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Allahu akbar. Inilah kelompok yang kita nak, tuan-tuan. Yang kita nak, kita mahu, kita masuk dalam kelompok ini. Apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka sesungguhnya sesiapa yang berat timbangan amal baiknya. Siapa yang berat timbangan amal baik? Amal apa? Iman cukup, amal cukup, agama ada, ilmu cukup, hati mulia, akhlak baik, amal dia buat masa hidup. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka ia akan berada dalam keadaan memuaskan, kehidupan yang membahagiakan. Dia akan berada dalam kehidupan yang membahagiakan, menyeronokkan, kehidupan yang tenang. Aisyah kehidupan, radiyah bahagia dan tenang. Ni apa makna ni? Man ahli syurga lah tu. Orang yang datang amal yang soleh, berat timbangan. Saya kena sebut sikit pada tuan-tuan, berat dengan mana? Bukan timbang kilo. Berat ni Ustaz, diguna kilo apa Ustaz? Kilo tu. Jadi kalau kilo diguna untuk berat timbangan, sekadar timbang berat, maka untunglah yang mati dalam keadaan 160 kilo. Daging banyak. Ia meninggal kering sampai 35 kilo, ringanlah timbangannya. Ini bukan timbang kilo berat kita. Yang akan ditimbang ialah amalan kita. Tapi jangan pula faham Allah guna kilo. Bukan. Makna sini Allah akan hitung satu. Itu maknanya. Sebab maksud ayat ini Allah kata apa? Siapa yang berat timbangan. Betul tak terjemah tu? Kan? Jangan faham by kilo. Kalau by kilo ni payahlah juga tuan-tuan. Timbang mana nak pakai guna? Made in China ke? Made in Germany ke? Kilo ni banyak jenis. Kalau made in China tu tak apa nak kuat mana. Kalau Germany teknologi moden lah. Dan maksud timbangan ialah Allah hitung satu. Itu mana timbangan. Allah hitung dengan perhitungan yang tidak zalimi kita. Satulah tuan-tuan, setiap kebaikan kita buat, kecil mana pun, Allah tak lalai, tak lupa tentang kebaikan kita. Jangan bimbanglah. Jangan kita prasangka kita dengan dunia ni buat baik, kalau orang tak tengok, kadang-kadang orang tak puji, kita puasa tak buat tidak. Kalau boleh orang tengok, orang sebutlah, oh bagus dia susun selipar di tengah masjid, orang tengok, orang puji, ya. Tapi dengan Tuhan jangan bimbang. Tuan-tuan buatlah ibadat baik, tuan-tuan buat amal yang baik, orang tak nampak tempat sembunyi, Allah kan tahu. Bagi kita dengan agama ni tuan-tuan, janji satu je, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Kecil pun ia, banyak pun ia, sikit pun ia, besar pun ia, buat baik. Jangan bimbang, sebab Allah Maha melihat amal kita. Orang tak nampak. Kita dapat buat baik kepada orang, kita nak nampak. Kadang-kadang tu hati kita macam tu, nak derma tu, kadang-kadang buka tu slow motion, tarik, kawan sebelah tak tengok, letak balik, kira kawan tengok sebelah, baru tarik sebab merah ni. Contoh, sebab hati kita berkarat. Kita dengan agama jangan bimbang. Saudara buatlah kebaikan, orang tak nampak, Allah nampak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kita dah bincang bulan lepas ayat ni. Buatlah baik kecil mana pun, Allah tahu, Allah nampak.
Sebab kita tak takut. Benda baik ni tuan-tuan, buatlah di mana-mana, buatlah segala kebaikan, kecil besar. Allah Maha Kaya, sebab Allah tak buta melihat kebaikan kita. Itulah kita kena ajar diri kita kadang-kadang, buat baik tak kira masa tempat. Jangan kira masa tempat. Buat baik ini tak kira mana-mana, buatlah. Kita perlu buat, kita buat. Saya puji bila datang ke sebuah masjid, ada orang kadang-kadang kita masuk sembahyang, keluar selipar susun elok ke depan. Ada tu setengah surah masjid. Kita masuk masjid, kita tak selipar, kadang-kadang begitulah. Turun balik pada masjid, subuh lepas subuh, selipar teratur je. Kita hanya pakai berjalan ke depan macam orang Jepun. Hamba Allah buat kerja tu, budak orang tua kan, pahala tu. Orang tak nampak kerja dia, tapi Allah nampak. Allah garanti bagi pahala amalnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Surah An-Nahl ayat 93. Allah sebut dalam Quran. Cuba tengok dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 93. Apa Allah kata kat kita? Surah An-Nahl ayat 93. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu Allah janji pada kita, puan-puan. Siapa sahaja yang buat baik, laki-laki perempuan, kami pasti berinya keredaan. Allah berjanji, siapa yang buat baik, laki ke perempuan, kerana Allah dia buat baik, kecil mana pun, kami akan beri dia keredaan, keselamatan, kebahagiaan. Itulah kita ni kadang-kadang bila hal-hal kebaikan kena berebut, jangan tolak menolak. Orang kita ni dia ada sifat, orang kata apa, tawaduk, tak bertempat, ya. Benda baik ni kena segera macam soft, tak penuh kan. Imam dah boleh dah qomat, ada 2-3, kita panggil masuk depan. Dia kata apa? Sila kawan sebelah tu. Patut awak lah ke depannya. Siapa yang dah depan kosong, awak lah. Ni dah tawaduk dia, nu panggil orang belakang kat depan. Saf kosong, kita masa nak sembahyang kan, kita rapat-rapat, so ada kosong 2-3 tempat, kita kuit lah, panggil belakang masuk ke depan. Boleh dia tunjuk orang sebelah dia, sila. Saf depan tu pahala besar. Patut awak bekerja, berebut patutnya. Yang lebih teruk, dipanggil belakang, semua masuk depan, tunggu belakang masuk depan. Ini tawaduk tak bertempat namanya. Ini perangai tak bertempat, tak betul. Patut kita nampak kosong, kejar, berebut, tak apa. Tapi jangan berebut sambut tumbuk. Tak kena lah pula sambut tumbuk kerana berebut saf. Itu akhlak buruk pula namanya. Tapi kita segera. Saya kadang-kadang letih juga kadang-kadang. Tadi subuh tadi pun dah berlaku dah. Saya masuk ketika mana imam apa ni bila qomat. Of course saya panggil orang sebelah saya, yang sebelah belakang kan, ni. Dia tengok je. Dia suka kawan sebelah masuk. Saya kata huru-hara ya. Saya pun semua ceramah lah, malu lah sikit. Tapi dia tak ada rupa-rupanya. Lepas tu dia keluar. Ini masalahnya, dia subuh semayang tak nak mengaji. Dia mari subuh kuliah dia tak datang. Jadi ini ilmu pegangan. Saya kadang-kadang sedih tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada orang kita dah mari semayang dah, semayang datang, bab mengaji tak nak, bab kuliah maghrib tak nak mengaji. Ini pun haru biru juga ni. Dia dah semayang bagus, datang berjemaah, jamnya maghrib. Bila orang start mengaji, dia mula kat punggung balik. Balik bukan balik buat kerja apa, tengok TV ya, berehat. Tu isyak masuk datang balik. Orang macam ni rugi besar. Sebab awak tak melengkapkan hidup awak dengan ilmu. Ilmu tu penting.
ilmu untuk lengkapkan hidup awak, atau awak dengar ceramah. Boleh jadi ustaz cakap tentang dosa pahala, tertahan semayang, dengar betulkan akhlak kita. Bila ilmu tak cari, itulah masalah. Jadi ibadat kita pun longgar lah, macam tadi lah. Ilmu tak ada, semayang dah, bila masuk saf kosong, dia suruh orang masuk. Kalau dia mengaji, dia akan segera. Inilah benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Faham tak tuan-tuan ni? Jadi lepas ni jangan buatlah benda macam ni. Dah pergi ke masjid, duduk dengan ceramah, letih penat cari tiang, dah mengantuk tidur terus. Tapi tak apa, dalam surau janji satu, jangan berdengkur sudah. Tapi duduk belakang berdengkur habis orang dengar, payah juga. Tak ada masalah. Duduk dengar 10 minit dah mengantuk, lena, tak ada masalah. Macam mana? Kita pun tak boleh larat. Ustaz-ustaz berjangan pula, hei bangun, tak payah ya. Mungkin dia faktor letih, penat, kita raikan. Kalau ustaz ada yang jerkah tu, jeka balik, oi, jeka balik kat dia. Aku letih. Kalau beranilah. Kalau ustaz jadi taekwondo habis kita. Tuan-tuan, jadi benda macam ni kena hati-hati. Ilmu ni kena cari tuan-tuan, baik. Jadi Allah kata pun, fa amma man thaqulat mawazin, Allah akan hitung satu-satu amal kita. Dan bila amal banyak, apa kata Tuhan? Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka tempat tinggalnya syurga yang menyeronokkan, syurga yang menggembirakan. Allahu akbar. Maka tiket kita ke syurga amal kita lah. Boleh kalau saya rumuskan ayat ini dengan satu perkataan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tulis kata itu, maka tiket ke syurga adalah amal soleh kita. Jadikan sebagai satu motivasi lah. Maka tiket ke syurga amal soleh kita. Bila amal soleh makin banyak, makin dekat dengan syurga. Amal soleh makin banyak, makin syurga dekat kita. Tiket kita syurga amal soleh kita. Seolah-olah macam ni lah, kalau tiket tu makin mahal, first class ke second class? First class lah, kita kau terbang lah, duit lebih banyak. Kita beli yang ekonomi, tak beli business, terus first class. Dah duit lah dia. Duit tak ada, ekonomi kau terbang juga, sampai ke Jeddah juga. Tak ada orang buang di lautan Cina Selatan kita. Nak ke Jeddah juga, tak cuma ekonomi kelas lah. Tetapi walaupun sampai ke Jeddah juga dengan terbang mas tu, tapi ekonomi kelas taklah sama dengan first class. Ekonomi kelas sempit lah sikit. Orang sebelah kita pun tubuh besar, kita pun sempit lah tengah-tengah. Kaki pun nak belunjuk tak boleh sampai ke Jeddah. Tapi orang first class tak ada masalah, boleh tidur lena, kerusi boleh buka tarik, orang serve makanan 4 kali sekali pun. Yang ekonomi 2 kali, dia 4 kali. Tidur lena, selimut ada. Sampai Jeddah, memang sampai, tapi selamat, selesa. Syurga macam tu lah kita nak tuan-tuan. Jangan bercakap, alah asal masuk ustaz, asal masuk je lah. Dah, nak pahala kita banyak supaya kita masuk first class, syurga yang terbaik. Syurga yang terbaik apa dia? Al-Firdaus. Syurga Al-Firdaus. Al-Firdaus itu syurga terbaik. Kita nak yang tu lah tuan-tuan. Bukan main ala biarlah ala qadar lah. Tak. Kita kena ada cita-cita dapat syurga yang terbaik. Baik. Adapun kata Tuhan, ini golongan kecewa lah ni. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini dia tuan-tuan. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, makna kalau ringan amal baik, yang berat apa dia? Yang berat timbangan buruk. Dosa banyak sangat, jahat banyak sangat. Yang pahalanya 5%. Bukan pahala tak ada, 5%, 90% dosa saja. Kata Allah, orang ini ke mana? Fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya neraka, namanya hawiyah. Neraka nama hawiyah. Kenapa? Baik sikit sangat.
kalkulat tak cukup kuat. Banyak benda jahat, maksiat banyak, sembahyang jarang-jarang, menipu banyak masa, contohnya zikir jarang-jarang, cakap bohong banyak benda. Memanglah tengok-tengok yang baik kurang, yang jahat banyak. Mereka tak layaklah tuan-tuan ke syurga. Neraka lah dulu, sekejap bukan 2 hari, tak tahu bila keluar. Jadi kita tak macam ni. Macam anak kita lah, berasa SPM dah, dapat 1A 7D contohnya. A ada 1, lagi 7 D, C, E. Minta maaf saya kata demikian. Layak ke universiti tak? Payahlah sikit. Walau 1A ada, 1A 7 C, D, E. Tak sama dengan anak yang kita yang lain. Contoh Abang Long dia masa dulu 7 pelajaran, 6A 1B contohnya. Dia ada markah yang tinggi 6A, oh layak dia dapat masuk universiti, fakulti sekian-sekian, diploma sekian-sekian. Macam itulah kita dengan urusan hidup akhirat ni. Amal tak banyak mana yang baik, dosa banyak. Memang ngaji Quran, memang dengan ceramah, tapi jarang dengan ceramah. Duha 2 kali setahun, mari. Duha hari-hari ada, ataupun setiap minggu ada, di mari sekali setahun. Itu pun kan terkejut sikit perut, kokok mati dengar duha contohnya. Tak jadi tuan-tuan, minta bukan tuan-tuan, ni orang belah lain ya. Patutnya datang mengaji lah, ilmu cari malam siang, wal amal meningkat. Jadi Allah kata orang ini neraka hawiyah menanti. Nama neraka hawiyah. Jadi tolong ni, jangan letak nama anak ni. Kokok cantik hawiyah ni, bu nama anak kita, cucu kita, jangan. Tolong nama ini ketepikan. Tulis dalam kita punya minda hawiyah, nama neraka. Jangan cari pasal. Nama anak yang bongsu apa nama? Nur Hawiyah. Oh, bala besar tuan-tuan, bala besar. Cahaya api neraka. Habis tanya orang dulu, mentang-mentang nama Arab Hawiyah, letak nama anak Nur Hawiyah. Kita pun tak tahu. Anak umur 5 tahun kah kepala, umur 10 lawan cakap, umur 30 terajang mak saya mati. Pada muka memang neraka. Anak tu memang neraka. Kesan tu ada. Sebab itulah berkat nama tu kena jaga ya. Sebab tu dalam Islam ni bila sebut nama anak yang elok-elok, doa tu kita pun nama anak elok-elok yang ada makna. Contoh kita nama anak kita sebagai apa? Muhammad Syafi contohnya. Contoh ya, Syafi menyembuh. Yang menyembuh itu mana Syafi. Jadi kalau kita duk panggil dia Syafi, insya-Allah jadi doa untuk menyembuh sakit, menyembuh jiwa yang tak betul, menyembuhlah. Doa dah, doa. Nama tu kadang-kadang ada makna tu. Kita dah ulang sebut 10 kali sehari. Sini Syafi, mana Syafi, mana Syafi? Syafi akan apa? Sebutan itu doa bagi dia. Apa nama mana? Nur Aini, cahaya mataku. Panggil nak Nur Aini, mereka babas sekejap, 10 kali sehari. Kita doa dia cahaya mata kat kita, terang hatinya, jadi suluhan buat kita. Kita hidup senang sebab anak kita cahaya mata kita, akhlak. Itu doa-doa ni penting. Nama anak tu doa. Lepas tu jangan nama yang pelik-pelik, kadang-kadang tak ada makna. Rusnu Eda wa Mabwa, tak tahu apa nama. Gabungan atuk sikit, mak sikit, habis pak saudara campur tangan sekali. Ini karut. Tapi hari ni perempuan saya tengok dah tak berlaku dah. Tapi ada nama-nama yang tak ada makna, masih ada. Itu saya bulan lepas, baru orang telefon saya, bukan telefon, WhatsApp, letak 3 nama anak, minta ustaz tolong pilih salah satu daripada 3 apa ustaz dah pilih. Di arah saya pilih. Saya baca tu, satu makna pun tak ada yang baik. Bukan tak ada apa, satu nama pertama tak ada makna, nama yang kedua mana tak elok, yang ketiga tak ada makna. Nak pasal tak boleh. Saya WhatsApp balik, saudara ni arahkan saya sebab apa? Pilih sendirilah.
Sebab saya kata kat dia, nama-nama ini langsung tak ada makna, tak ada pasal mana. Rupa dia gabungan isteri suami, dia letak nama pelik-pelik. Saya pun jawab balik, saya kata minta maaf, saya tak boleh pilih nama ni sebab tak ada makna. Dia telefon saya, kalau itu Ustaz bagilah dua nama yang saya akan pilih salah satunya. Tak apalah, saya pun bagilah nama-nama yang biasalah, nama sahabat, kata nama anak perempuan. Saya ambil nama Asma, saya pun nama Nurul Asma. Dia telefon saya, Ustaz dah pilih dah nama yang pertama tu. Baguslah, ni arah kita pilih nama yang tak tahu apa. Oh, memang bengong sungguh ya. Inilah ini. Oh, silap saya sebut, tarik balik bengong salah ya? Tak boleh ya? Ni tarik balik ya? Tapi nampaklah kebengongan tu, nampaklah letak nama suruh kita pilih nama tak betul. Jadi susah hati kita Ustaz ni. Ataupun patutnya Ustaz tolong beri dua nama anak perempuan, saya nak pilih salah satu dengan izin Allah. Kan cermat bunyi tu, kita pun bagi nama yang baik-baik, nama sahabiah, nama yang elok. Itu dia. Jadi Hawiyah ini jangan ingat nama biasa, nama neraka. Kemudian kata Tuhan, "Wa ma adraka ma hiya?" Apakah nama neraka Hawiyah itu? Kata Tuhan, "Narun hamiyah." Neraka yang membakar-bakar. Hamiyah tuan-tuan, mana api menjulang-julang, itu hamiyah. Hamiyah man api yang menjulang. Hami, api yang bergejolak, yang tak berhenti, itu nama hamiyah. Jadi Hawiyah jangan letak, Hamiyah pun jangan. Kokot nama apa? Nur Hamiyah. Oh, masalah juga. Itu api yang bergejolak. Api yang kalau kita pergi ke Petronas di Paka tu, tengok dia punya corong tu kan, api tak padam tu, api duduk keluar je 24 jam daripada hasil gas tu. Itu namanya Hamiyah. Api yang tak pernah padam, keluar je api daripada jauh ke Paka, Terengganu. Tuan-tuan, baik, saya kira itu di antara ayat-ayat kita baca pada pagi ini yang maknanya cukup besar buat kita untuk kita pilih sebuah hidup yang baik. Bagi saya poin besar ini satu, pahala amal soleh adalah tiket ke syurga Allah Azza wa Jalla. Amal soleh kita, pahala yang banyak adalah tiket untuk ke syurga Allah Azza. Ini poin, key point dia. Pegang yang betul, maka kita mulalah hidup. Pahala cari, amal soleh buat, tiket ke syurga Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang itu, tiket ke neraka lah kita jawabnya. Dosa pula banyak. Jadi itulah di antara peringatan di sebalik ayat-ayat surah apa tadi? Surah Ali Imran, Al-Qari'ah. Saya pula tersasul ya, saja nak uji tuan-tuan tu ya. Surah Al-Qari'ah, surah 101, sebelah ayat saja cukup bermakna. Lepas ni tuan-puan balik baca di rumah ayat ni, mesti ingat balik, mesti ingat. Petang ni baca, besok baca, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Boleh tergambar balik ceramah saya pada pagi ni. Syarat tak tidur. Kalau tidur tak tergambar lah. Syarat tak tidur dan catat. Tapi semua nampak, dengar elok-elok ni, akan tergambar tu ya. Yaum apa ni ayat tadi apa dia? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Kita baca tu balik rumah nanti, kita akan teringat apa yang Ustaz Ruslan telah tafsirkan. Mudah-mudahan tak banyak pun, sikit tak sikit, banyak. Kalau lupa juga, maknanya tunggulah masa untuk mati belum Ramadan, insya-Allah. Okay. Tarik balik tak betul live ini saya tersasul cakapnya. Tak, Allah Maha Kaya, mudah-mudahan ilmu masuk dan kita faham insya-Allah. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini, insya-Allah. Boleh? Boleh ke? Boleh berhenti ke boleh sambung lagi? Saya kena berhenti dah. Mudah-mudahan itulah sekadarnya 1 jam 10 minit pertemuan kita, cukuplah untuk kuliah duha ini. Tahniah banyak-banyak. Terima kasih. Kita bertemu lagi insya-Allah. Kuliah saya Ramadan bulan 5 ada, iaitu pada kita tafsir juga, kita buat tafsir, iaitu pada 19 Mei 14 Ramadan. Saya akan datang balik Ramadan nanti
19 Mei 14 Ramadan insya-Allah kita tafsir Al-Quran, pilih surah yang lain insya-Allah. Moga-moga Allah pertemukan kita insya-Allah. Mudah-mudahan temu dalam bulan Ramadan yang penuh barakah insya-Allah. Saya puasa tu, saya tak nak air lah, air tak air adalah termeja, saya puasa itu. Jangan sediakan air lah, kok ada perempuan yang minta air termeja. Saya puasa itu insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun dosa-dosa kami, maka ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Tuhan kami yang Maha mengampun akan kesilapan kami. Allahumma rabbi yassir umurana, permudahkan semua urusan hidup dan amal kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a. Tuhan kami yang mendengar munajat kami, doa-doa kami, rintihan kami. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka yang membakar-bakar, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Mic okey? Clear?